Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kebelakangan ni, budak-budak Cyber Trooper dan RBA Pakatan Harapan dan Barisan Nasional rancak mempertahankan Anwar Ibrahim. Hujah mereka ialah Anwar telah diberi pengampunan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, maka Anwar sekarang sudah bersih macam budak baru lahir. Ini macam Ustaz dok kata, kalau kita pergi haji, bila kita tunaikan haji, maka kita akan bersih seperti tidak ada satu pun dosa. Tapi itu dibersihkan oleh Allah. Ini diorang dok cerita Anwar dibersihkan oleh manusia. Manusia biasa. Tak kisahlah manusia tu agung ke apa sekalipun, masih manusia. So argument mereka ialah kerana Anwar dapat pengampunan, maka Anwar is clean as a whistle. Kalau orang putih katalah, untainted, as good as new, macam baru lahir hari ini dan sebagainya. Diorang ni tak tahulah, mungkin diorang ni jahil atau diorang nak mengelirukan rakyat Malaysia. Dia ni satu konvik dia, jenayah ni ada dua bahagian tau. Of course terlebih dahulu kita kena ditangkap dan di-charge dan dibicarakan. That is the process lah. We are arrested, we are charged and we are put on trial. Unless hakim tu rasa tidak ada kes lah. Macam kes Muhyiddin Yassin. Ditangkap, dibawa ke mahkamah untuk di-charge. Hakim tendang. Tendang keluar. Tidak ada kes sebab tidak ada bukti. Itu kes Muhyiddin Yassin lain lah. Sebab hakim pun tahu benda ni karut. Tapi apabila kita ditangkap, dibawa ke mahkamah dan di-charge dan hakim setuju bahawasanya ada kes, maka kita dibicarakan. Then either kita dapati bersalah atau dapati tidak bersalah. Di antara dua tu. Either hakim kata awak bersalah atau hakim kata awak tidak bersalah. Kalau hakim kata kita bersalah, maknanya we are going to be convicted, not acquitted. Acquitted ni buang. So if we are convicted, not acquitted, itu satu bahagian, ya. And then we are sentenced. Kita diberi hukuman. So bahagian pertama, we are convicted. Bahagian kedua, we are sentenced. Apa yang Agong beri ialah pengampunan on the sentence. Hanya sentence sahaja. So kalau kita dihukum bunuh, Agong mungkin akan ampunkan kita dan diturunkan hukum bunuh kepada penjara seumur hidup, ataupun kita di penjara 20 tahun. Agong akan kurangkan hukuman ke 10 tahun, dan oleh kerana kita sudah pun 10 tahun dalam jail, kita boleh balik rumah hari ini juga. Dan seterusnya. Atau macam kes Anwar dihukum 5 tahun dan dia duduk penjara 3 tahun, maka Agong beri pengampunan penuh. Itu yang dok cerita ni, pengampunan penuh. Pengampunan penuh maknanya zero. From 5 tahun jadi zero, bukan 5 tahun jadi 3 tahun. Katalah kalau 5 tahun jadi 3 tahun, Anwar mungkin tak cukup seminggu. Dia kena duduk lagi seminggu dalam penjara, baru boleh balik. So ini pengampunan penuh yang dia orang dok bising. Pengampunan penuh, pengampunan penuh maknanya zero. So tak kisahlah you duduk dalam penjara seminggu ke, berapa tahun ke, you can go home now. Itu pengampunan penuh lah. Tapi hukuman, tapi dia punya conviction tidak berubah. You are still a convicted person. You are still an ex-con. Dia panggil ex-con lah. Oleh kerana hanya yang Agong ampun ialah hukuman. Sentence. Agong tak ampun conviction. Conviction tu on record. You boleh Google tengok, on record still. The conviction is still there. The sentence has been pardoned. Itu saja. Tapi dia orang beri gambaran maknanya dengan conviction sekali telah diampunkan, which is not true.
And benda ni 3 orang yang orang high profile lah, orang politik ya, yang telah diampunkan, iaitu first one is Datuk Harun Idris, Mokhtar Hashim, and sekarang Anwar Ibrahim. 3 high profile, tapi dia orang hanya diampun dari dia punya hukuman, the sentence. Conviction masih kekal, still there. Mokhtar Hashim was convicted for murder, still on record. Datuk Harun Idris for corruption, still there. And Anwar for sodomy, also still there. And yang dia diampunkan ialah hanya kes Saiful Bukhari Azlan, only that one case. Saiful Bukhari Azlan punya kes ni, Anwar was pardoned. Dia ada 6 lagi kes. 6 lagi kes. Agong tidak ampunkan Anwar untuk kesemua 7 kes. Only that one case. So, kalau kita tengok kes lain, tak ada pun. Dan kalau kita bacalah surat dari Istana Negara, surat tu berkata Anwar Sri Paduka Baginda berkenan mengampunkan Anwar berdasar kepada permohonan Anwar. So, dia ada sebut dalam surat, Anwar memohon untuk pengampunan. Dia kata dia tak mohon. Dia kata orang bersalah saja yang mohon untuk pengampunan. Saya tak bersalah. Buat apa saya mohon pengampunan apabila saya tidak bersalah? Kalau bersalah, barulah kita tu. So, dia kata Agong ni offer dia pengampunan. Ini budi bicara Agong. Agong ni suka-suka dia je beri pengampunan. Anwar tak minta. Agong yang offer. Tapi kalau baca surat Istana Negara, surat Istana Negara tu jelas berdasar kepada permohonan dari Anwar. So Anwar ada lah. Bukan tak ada. Dia kata dia tak minta, dia minta. So Agong ni hanya respon kepada permohonan. Tidak lebih dari itu. Ini bukan budi bicara Agong atau Agong ni terasa yang Anwar ni mangsa kezaliman, better nak bagilah dia. Tidak. And kita jangan lupa, ini janji Mahathir. Mahathir kata kalau Pakatan Harapan terima dia sebagai Perdana Menteri, maka Mahathir akan uruskan pengampunan untuk Anwar. Jadi ini kes rasuah. Pengampunan Anwar ialah rasuah. Clear. Mahathir beri Anwar pengampunan atas balasan dia dapat jadi Perdana Menteri. So, kalau awak accept saya, kalau awak terima saya sebagai Perdana Menteri, saya akan uruskan pengampunan. So, this is a rasuah. You give me the job of Prime Minister, I will arrange pengampunan for you. So, pengampunan untuk Anwar ialah rasuah untuk membenar Mahathir jadi Perdana Menteri. So, even that pengampunan bukan kerana Anwar tak bersalah. Bukan kerana Anwar innocent. Pengampunan tu ialah rasuah sebagai balasan untuk benar Mahathir jadi Perdana Menteri. Itu pengampunan tu pun tidak ikhlas tu. Tidak ikhlas. It's malafide. Ada niat tak baik tu di belakang pengampunan Anwar. So, itu satu lagi perkara, It's not because Anwar is not guilty. It's because Anwar perlu dirasuah. Supaya Anwar ni tidak akan protes, tidak akan bantah untuk Mahathir jadi Perdana Menteri. Tapi 20 bulan selepas tu, Anwar cuba gulingkan Mahathir. Anyway, dia try gulingkan Mahathir, akhirnya the whole government jatuh. Satu kerajaan jatuh. So, that's very important lah. Kita kena mengatur. So, okay, now you talk about isu satu tu lah. Saiful Bukhari Azlan punya kes. What about kes, ni ada 2 lagi kes. Dr. Munawar Ahmad Anis, and Sukma Darmawan Sasmitat Majah. Susah saya nak baca. Okay lah, Dr. Munawar Anis dan Sukma Durmawan. 2. Dia orang 2 orang ni telah dipenjara 6 bulan. Both. 6 bulan. 6 bulan kerana mengadakan perhubungan seks dengan Anwar Ibrahim. Dr. Munawar Anis dan Sukma Durmawan ni, mereka dipenjara 6 bulan.
kerana mengada perhubungan seks dengan Anwar. Dan mereka telah menjalani hukuman dengan penuh. Dan dibebaskan selepas menjalani hukuman. Tak pun diampun. So on record, kalau ikut rekod, 2 lelaki telah dipenjara 6 bulan dan telah menjalani hukuman dengan penuh oleh kerana mengadakan hubungan seks dengan Anwar. That case tak pernah diampun. It's still there. So maknanya ada lagi 2 kes di mana Anwar ada hubungan seks bersama lelaki. So macam mana kata Anwar ni sudah dibersihkan seperti budak baru lahir? This is 2 cases, yeah. And then dia ada satu lagi case ni. In fact, there's a few cases. Saya baca satu lagi case. Muhammad Yusuf Rautha. Ini case dia. Ya. Muhammad Yusuf Rautha. Ini dia punya ini penyataan, dalam dia punya tuntutan terhadap Anwar. Dan tuntutan terhadap Anwar ni saya cerita, ya. Saya baca apa yang dia kata. Panjang sikit ni. Ya. Defendant telah melakukan serangan sexual assault. Ini macam yang Wahab duduk claim lah. Yang dia kata dia kena ni sexual assault. Sexual assault ni maknanya percubaan rogol. Attempted rape. Attempted rape ni satu percubaan merogol. Ya. Percubaan di atas diri plaintiff bla bla bla. Okey. Dia cerita ni. Defendant telah melakukan tu, defendant telah serangan, defendant telah melakukan itu. So dia describe bahawasanya Anwar ni telah cuba buka buka seluar dia. Anwar buka seluar dia dan dia suruh budak dia, ya, Yusuf Yusuf Rautha ni, dia Muhammad Yusuf Rautha. Anwar buka seluar dia dan suruh budak ni give me a blow job, dia kata. Budak tu tak mau. So bila budak tu tak mau, Anwar buka pula seluar budak tu dan cuba meraba dia. Budak tu resist lah. So first of all, Anwar buka seluar dia, bawa keluar benda dia, dia suruh budak ni give me a blow job. Suruh dia ni lah, hisap lah. Budak tu tak mau. So bila tak mau, Anwar cuba buka seluar budak tu pula dan raba budak tu supaya nak suruh budak tu shock lah. Budak tu lawan. Bila budak tu lawan, Anwar grab dia and cuba nak pusingkan dia lah, nak buka seluar budak tu dan nak main lah dia. Budak tu lari. Lepas tu Anwar mengugut budak tu. Anwar naik marah. Dan so maknanya budak tu kata dia tidak beri consent. So bila Anwar kata give me a blow job, budak tu tak mau. Dia cubalah maknanya defendant telah melakukan serangan seksual, pencerobohan atas diri plaintiff, telah membuka zip seluar. Ini kenyataan dalam tuntutan. Membuka zip seluar panjang. Defendant mendedahkan zakarnya dan tanpa kebenaran, menarik tangan budak tu dan maksa budak tu memegang. So dia tarik tangan budak tu, suruh budak tu pegang lah benda dia tu. So dia lawan dan sebagainya. And dia kata sini, akhirnya bila Yusuf Rautha ni tak mau, dia kata please lah Yusuf, just a blow job. Maknanya kalau tak mau main pun tak apalah, please lah Yusuf, just a blow job. Dan dia budak tu menolak jugalah. And he said okay, defendant membuka pintu library. Dia dalam library, budak tu buka pintu library dan keluar. And apabila sampai pintu rumah, Anwar kata I want to do this again. Dan budak tu Yusuf Rautha tu jawablah dia tak mau. Dan akhirnya ada parting shot lah sebelum budak tu keluar dari rumah Anwar. Dia kata Anwar beritahu Yusuf Rautha, eventually you will have to come around
I am going to be the PM, you know. So dia beritahu, Anwar beritahu Yusof Rautha, akhirnya awak akan terpaksa bagi saya apa yang saya nak lah. Nak main ke, nak suruh blow job ke, akhirnya awak akan terpaksa beri sebab saya akan menjadi Perdana Menteri selepas ni lah. So maknanya I'm going to be the PM, so you tak mau bagi sekarang, okay, tapi akhirnya awak akan terpaksa bagi jugalah sebab saya akan jadi PM. Maknanya bila saya jadi PM ni, you kena consent to whatever I want. So maknanya bila dia jadi PM ni, dia lagi power, dia lagi power, lagi banyak budak-budak dia boleh makan, dan budak ni yang sekarang ni tolak dia, tak mau dia, akhirnya you kena mari bagilah apa yang saya nak sebab saya Perdana Menteri mah. So this is you know, ada ni boleh tengok, is on record ni, this statement 15 muka surat. So this one ni percubaan merogol lah, attempted rape, and then dia molested. Dia buka seluar dia, suruh budak tu pegang, suruh budak tu isap, dia buka seluar budak tu, dia cuba maknanya main budak tu, and then pusingkan budak tu, macam-macam lah. Israel maknanya dia bergusti lah nak cuba rogol budak ni. Akhirnya dia ugut budak ni, dia kata tak apalah, sekarang ni awak tak mau bagi, akhirnya awak terpaksa bagi apabila saya jadi Perdana Menteri besok lah, you know. So benda ni tidak diampunkan, you know, 15 muka surat tidak diampunkan oleh Agong. So yang kata tadi kes Dr. Munawar Anis, kes Sukma Durmawan, Yusof Rautha, banyak lagi kes. Yang diampunkan satu kes je. Itu pun bukan diampunkan dari pertuduhan. Diampunkan hanya dari hukuman. And the conviction is still on record. And the conviction yang on record shows that the sentence was pardoned. The sentence was pardoned, not the conviction. So apa budak-budak Anwar, budak-budak kerajaan cakap ni ngarut, is not true. Mereka ni mungkin tak faham, atau mereka faham tapi mereka nak mengelirukan rakyat Malaysia. Dan sekiranya kita nak cerita tentang hanya satu kes, dia ada 6 lagi kes. The latest is of course yang inilah, yang Yusof Rautha ni. Dan Yusof Rautha ni 15 muka surat ni dia detail. Buka zip lah, tarik tangan lah, cuba suruh budak tu pegang benda Anwar tu. Bila tak mau, Anwar pula buka zip budak tu, try rubber budak tu, minta just please lah, just give me a blow job. Tak mau, tak apa, kau tak mau, bila saya jadi Perdana Menteri esok, awak akan terpaksa tunduk ke saya. Awak akan terpaksa buat apa yang saya nak. Dan sebagainya. So dia guna jawatan Perdana Menteri ni untuk mengugut budak-budak. Siapa tak mau maknanya buat yang apa Anwar nak suruh mereka buat. Akhir bila saya Perdana Menteri, awak akan terpaksa buat dia semua. So Anwar jadi Perdana Menteri ni untuk apa? Untuk selamatkan bangsa, negara, agama, ataupun supaya dia boleh ugut dan paksa budak-budak muda, jambu dan sebagainya untuk isap benda dia tu, ataupun untuk buka seluar dan pusing belakang. So what's his purpose of being PM? Kalau ikut ni, purpose being PM ni supaya dia boleh rogol budak-budak lelaki dengan bebas. So janganlah duk cerita Anwar ni bersih macam budak baru lahir, macam orang pergi haji ni minta ampun Allah di depan Kaabah, maka Allah akan mengampunkan semua dosa kita. No, it is not about minta ampun dengan Allah depan Kaabah. Ini tentang Agong memberi pengampunan hanya kepada hukuman, hanya kepada sentence sahaja, tetapi conviction masih kekal. Assalamualaikum, salam sejahtera.